Saudara, esok seawal jam 6 pagi, Kompleks Bunga Raya KLIA akan dipenuhi ribuan rakyat termasuk kenalan dan waris mangsa tragedi MH17 apabila pesawat khas MAS dari The Hague, Belanda membawa 20 jenazah. Dan bagi membincangkan perkara itu serta persediaan rapi yang diatur kerajaan sekian lama, kita bersama Ustaz Ahmad Syarum Zamri, merupakan penolong pengarah bahagian kemajuan Islam JAKIM. Selanjutnya, selepas ini. 20 senarai nama jenazah penumpang dan anak kapal pesawat MH17 yang akan dibawa pulang ke tanah air esok telah dikeluarkan secara rasmi. Ia diumumkan Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein selaku pengerusi Jawatankuasa Koordinasi Persediaan Pelaksanaan Istiadat Penerimaan Jenazah Warga Negara Malaysia tragedi MH17. Dan berikut senarai nama jenazah berkenaan. Urusan membawa turun jenazah dari pesawat ke kereta jenazah dijangka mengambil masa 35 minit hingga 45 minit, jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Sabri Cik. Sekiranya berjalan lancar, waktu bertakafur adalah seawal 10.30 pagi. Apabila semuanya selesai, maka semua orang, semua rakyat Malaysia diminta untuk mendengar pengumuman yang dibuat oleh juruacara di sini, di mana akan diminta supaya semua orang bertafakur, di mana umat Islam membaca Al-Fatihah, yang lain bertafakur selama 1 minit. Sebab itu kita minta supaya seluruh rakyat seluruh negara di rumah, di pejabat, dalam perjalanan, dalam kenderaan dan sebagainya untuk menghentikan kenderaannya, kerana secara simboliknya kita akan dilihat secara bersatu. Ini pula nasihat kepada semua penumpang pesawat yang menggunakan KLIA dan KLIA-2 esok. Berikutan berlangsungnya istiadat penghormatan penerimaan jenazah MH17. Mereka dinasihatkan tiba tepat mengikut waktu yang dijadualkan. Dalam satu kenyataan, Malaysia Airports Holding Berhad MAHB menjelaskan istiadat itu dijadual bermula kira-kira 6 pagi dan berakhir kira-kira 1 tengah hari dan membabitkan jalan-jalan utama menghala ke dan dari KLIA dan KLIA-2. Orang ramai juga dinasihatkan tidak meletakkan kenderaan di sepanjang jalan utama masuk dan keluar KLIA dan KLIA-2 bagi memastikan trafik berjalan lancar bagi istiadat berkenaan. MAHB akan bekerjasama rapat dengan Polis Diraja Malaysia PDRM untuk memastikan trafik berjalan lancar dan mengurangkan kesulitan kepada penumpang dan mereka yang menggunakan lapangan terbang tersebut. Dua daripada jenazah mangsa tragedi pesawat Malaysia Airlines MAS MH17, Muhammad Ali Mat Salim dan Hasni Hardi Parlan akan dibawa ke kampung halaman masing-masing di Johor menggunakan helikopter esok sebaik tiba di Malaysia. Timbalan Setiausaha Kerajaan Johor, Norizan Kuluk berkata, kedua-dua jenazah berkenaan dijangka mendarat di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Pagoh serta Padang B berhampiran Sekolah Tinggi Segamat di Segamat. Dalam kenyataan, Norizan menjelaskan kedua-dua jenazah berkenaan akan dibawa ke Masjid Institut Kemahiran dan Masjid Jamik Segamat untuk disembahyangkan sebelum dibawa ke rumah keluarga masing-masing. Seterusnya, kedua-dua jenazah akan dibawa ke tanah perkuburan untuk dikebumikan. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin akan menyambut ketibaan jenazah Muhammad Ali di IKBN Pagoh, manakala Speaker Dewan Negeri Tan Sri Muhammad Aziz serta 3 Exco Kanan Kerajaan Negeri akan menyambut jenazah Hasni di Segamat.
Sementara itu, jenazah Muhammad Ali Mat Salim akan dikebumikan di kampung halamannya di Tanah Perkuburan Islam Kampung Raja Pagoh, Muar, Johor. Tinjauan RTM di kediaman keluarga Allahyarham mendapati segala persiapan menyambut jenazah telah dilakukan seawal pagi semalam. 5 kemah disediakan bagi memudahkan mereka yang menziarah dan menunaikan solat jenazah dengan selesa. Selain itu, tanah perkuburan tempat Allahyarham yang akan disemadikan juga telah siap sepenuhnya. Bagi keluarga Allahyarham, kepulangan jenazah anak ke-6 dari 8 beradik ini sememangnya dinantikan. Walaupun tidak dibenarkan untuk melihat wajah jenazah, mereka tetap bersyukur dapat melihat jenazah dibawa pulang. Berasa sedih. Makin teringat. Ya, teringat sangatlah. Kalau saya serahkanlah, kalau dia kata tak boleh, ikut sajalah. Macam-macam perasaan, gembira ada, sebab ada, nervous ada, macam-macam lah. Tapi memang nak sambut dia dengan hati yang kita rasa nak sambut dia sangat lah. Rasa kehilangan sebab tu salah satu benda yang paling kami nak tengok, tapi dikatakan, dinasihatkan tak tengok. Kami reda dengan keputusan itulah. Dan bersyukur sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sekian lama kita berdoa, hari ini mabul juga lah. Kita sebagai umat Islam, kita harus reda dengan ketentuan ilahi. Saya berterima kasih sangat-sangat, tak terkata macam mana nak ucap. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang dapat membantu pihak kerajaan, terutama sekali timbalan Perdana Menteri kita kan, Perdana Menteri kita, sebagai mana dia memberi sumbangan kepada keluarga kami yang sedang bersedih kan, sedih kehilangan ahli keluarga. Pengajian psikologi ni lah. Saudara, berat mata memandang, berat lagi bahu keluarga ini memikulnya. Namun bagi Mat Salim bin Parno, bapa kepada Allahyarham Muhammad Ali, tiada ungkapan lain, hanya reda yang mampu dikatakannya. Esok jenazah Allahyarham bagi mangsa MH17 dijangka akan tiba di kampung halamannya selepas solat Jumaat. Bagi kita yang beragama Islam, sama-sama mendoakan agar semua pengurusan membawa pulang jenazah dapat dilakukan dengan lancar dan mereka ditempatkan di golongan orang yang beriman. Ernalisa Osman bersama juru kamera Sumali Sanusi, TV1. Dan berikut penjelasan lanjut oleh Datuk Seri Syamuddin berhubung penghantaran pulang jenazah rakyat Malaysia itu yang diumumkan sebentar tadi. Dikenal pasti yang 20 jenazah ini melibatkan 11 orang beragama Islam, 9 orang bukan Islam. Jumlah ini juga melibatkan 11 penumpang serta 9 anak kapal. Nama 20 jenazah tadi akan saya edarkan secara bertulis juga. Daripada 20 jenazah ini, 17 jenazah akan diterima dalam keranda, manakala 3 lagi jenazah akan dibawa dalam bekas tabu, iaitu jenazah Elizabeth Ng, Lee Hui Pin dan Ejelyn Kenelah. Dan bersama saya di studio sekarang ialah Ustaz Ahmad Syarom Zamri. Beliau merupakan penolong pengarah bahagian Kemajuan Islam JAKIM. Dan Ustaz Ahmad Syarom juga akan terlibat dalam menyelaras misi pengurusan 20 jenazah MH17 yang akan tiba esok. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama kami. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baik, seperti yang kita tahu, esok adalah tarikh ketibaan jenazah MH17 dan bakal diberi penghormatan negara, malah esok juga adalah Hari Perkabungan Negara. Boleh Ustaz jelaskan dengan lebih terperinci? Seperti mana yang kita sedia maklum tentang Hari Perkabungan ini, di mana ia merupakan satu penghormatan yang diberikan oleh Kerajaan Malaysia, khususnya kepimpinan di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kepada waris-waris mangsa yang terlibat, kerana
tragedi MH17 ini merupakan satu tragedi negara yang kesedihannya turut dirasai oleh keseluruhan rakyat Malaysia. Oleh kerana itu, atas inisiatif tersebut, kerajaan telah menetapkan suatu hari untuk kita berkongsi, meraihkan rasa simpati bersama waris, dan di samping khususnya yang beragama Islam, kita bersama melakukan doa, sedekah Al-Fatihah dan solat jenazah, insya-Allah. Dan seperti yang ramai mengetahui, Ustaz juga terlibat secara langsung dalam pengurusan jenazah esok. Sehingga kini, bagaimana persediaan yang telah dilakukan untuk hari esok ini? Okey, insya-Allah pada besok selepas saja selesai istiadat penghormatan bagi jenazah mangsa MH17 itu, bagi jenazah yang beragama Islam akan terus dibawa ke destinasi untuk urusan solat dan pengebumian. Jadi penentuan tempat-tempat untuk dikebumikan ini adalah berdasarkan kepada permintaan pihak waris sendiri, dan JAKIM khususnya telah pun menyelaraskan dengan semua agensi yang terlibat, termasuk Jabatan Agama Islam di negeri-negeri yang di mana destinasinya ditentukan untuk proses pengebumian itu, insya-Allah. Dan kalau boleh Ustaz kongsikan dengan kami dari segi pergerakan jenazah itu nanti, bagaimana pergerakan itu dan pihak mana yang terlibat dalam pengurusan itu nanti? Ya, seperti yang kita sedia maklum, proses sambutan istiadat penghormatan itu diketuai oleh Bahagian Istiadat Angkatan Tentera Malaysia. Dan bagi jenazah yang beragama Islam, di peringkat pusat diselaraskan oleh JAKIM, pergerakan daripada kompleks Bunga Raya itu, khususnya bagi 2 jenazah yang akan dikebumikan di tanah perkuburan Presiden 20 itu, akan diiringi oleh polis PDRM dan dijangka akan disolatkan di Masjid Putrajaya, dan pihak masjid sendiri telah pun melakukan persediaan yang rapi, terutamanya besok kita sedia maklum sebagai merupakan hari solat Jumaat. Jadi seperti yang telah kita jadualkan, solat jenazah di Putrajaya itu akan disolatkan sebelum solat Jumaat, dan begitu jugalah dilakukan di peringkat negeri, akan disolatkan di tempat-tempat tertentu mengikut destinasi yang telah ditentukan oleh waris. Dalam pada itu, JAKIM juga bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri seluruh negara akan melakukan solat jenazah gaib di seluruh negara selepas saja solat jemaat itu dilakukan, insya-Allah. Secara serentak? Ya, secara serentak. Di awal perbincangan kita tadi, saya ada bertanyakan kepada Ustaz atau cara ataupun pelangsungan istiadat pengebumian itu, dan Ustaz ada berkongsi dengan saya 4 langkah yang patut dijalankan. Kalau boleh Ustaz lebih terperincikan 4 langkah itu. Okey, apabila kita menyatakan tentang pengurusan jenazah bagi orang Islam, dia mestilah melibatkan 4 syarat utama. Iaitu yang pertamanya, jenazah itu perlu dimandikan. Bagi jenazah yang tidak dapat dimandikan dengan menggunakan air, akan ditayamumkan, dan selepas itu jenazah itu akan dikafankan, kemudiannya disolatkan dan dikebumikan. Itulah 4 syarat utama bila mana kita menyatakan tentang pengurusan jenazah itu. Dan kefarduan ataupun kewajipan untuk melakukannya, di mana kita sedia maklum pengurusan jenazah ini adalah merupakan satu fardu kifayah. Jika berlaku kematian di suatu kawasan, di suatu tempat, maka wajib ada orang Islam yang menguruskannya, walaupun seorang. Jika tiada yang menguruskan jenazah kematian itu, maka berdosalah seluruh orang Islam di tempat tersebut. Itu yang kita katakan dalam konteks fardu kifayah ini, dia masih lagi menjadi kewajipan. Masih lagi menjadi kewajipan. Baik, untuk seketika ini, apa yang saya ingin kongsikan bersama Ustaz juga adalah perkembangan terbaru di Kompleks Bunga Raya bagi persiapan terakhir di sana. Kita bersama dengan wartawan kami yang telah bersedia, iaitu Mohan Chinasamy. Mohan? Kalau anda sudah bersedia, silakan Mohan.
Terima kasih Fiona di Angkasa Puri dan salam satu Malaysia. Sebentar tadi berakhirnya sesi sidang media khas MH17 yang dipengerusikan oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Leo Tiong Lai, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syamrin Cik, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Rohani Abdul Karim serta Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Muhammad Syafiq Amdal. Dalam sidang media tersebut, 20 seraya nama jenazah yang akan dibawa pulang esok telah pun dibacakan, iaitu Mastura Mustafa, Ahmad Hakimi Hanafi, Hadi Fazlin Syam, Nur Syazanah Muhammad Saleh, Dora Syahila, Fung Mei Ling, Karamjit Singh, Eng Kiu Zeng, Mabel Anthony Sami, Paul Rajasingham, Elizabeth Eng, Ling Hui Ping, Angelina Premila, Ariza Ghazali, Muhammad Afif Tambi, Rahimah Nor, Chong Yi Feng, Arzina Yaakob, Muhammad Ali Mat Salim dan juga Asni Hardi. Selepas jenazah tiba di Kompleks Bunga Raya KLIA esok, terdapat jenazah yang akan dihantar ke negeri masing-masing. Untuk itu 4 helikopter dan 2 pesawat Charlie disediakan. Terdapat juga jenazah yang akan terus dibawa ke Pusat Pembakaran Mayat Nirwana bagi yang bukan Islam. Dalam sidang media tersebut juga taklimat pergerakan jenazah turut diberikan bagi memudahkan pihak media untuk membuat liputan dan juga membawakan maklumat terkini kepada orang ramai di luar sana. Dan juga Menteri Pengangkutan Datuk Seri Tun Lai telah mengumumkan bahawa pengantaran jenazah fasa kedua akan dilakukan pada 24 Ogos nanti. Datuk Rohani pula meminta agar media supaya tidak mengganggu ahli keluarga dan menghormati mereka. Dan pada masa yang sama, Datuk Seri Ahmad Syamrin Cik pula meminta orang ramai supaya berdoa dan bertafakur semasa ketibaan jenazah esok, dan ia boleh disaksikan secara langsung hanya di TV1. Sekian sahaja laporan yang saya dapat kongsikan bersama anda. Kita kembali semula bersama Fiona di Angkasa Puri. Silakan Fiona. Baik, terima kasih Mohan Cina Sami yang bersedia di Kompleks Bunga Raya. Dan istiadat penghormatan jenazah MH17 dan Hari Perkabungan Negara yang akan diadakan esok dan akan sama-sama berkabung dan bertakafur sebagai tanda menghormati jenazah. Saya sendiri pun akan memakai pakaian hitam lah, dan untuk menghormati pada jenazah-jenazah yang kepada keluarga yang lain lah. No matter what, we should mourn and we should not celebrate too much and all, just in respect of those. Basically, if you feel good doing it, actually it's a go ahead lah. It's a great thing to share this moment of grief together lah. Pakai pakaian hitam, tu sekurang-kurangnya yang kita boleh buat, the least yang kita boleh buat untuk tunjukkan kita punya support. Baguslah kerana yang ini untuk respect yang itu semua yang pass away kat MH17. Sebentar tadi kami juga menerima makluman daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamikir Baharu memaklumkan solat jenazah hadir dan solat jenazah ghaib akan diadakan esok selepas selesai sahaja solat Jumaat. Seperti yang Ustaz katakan tadi mengenai solat ghaib dan juga solat yang akan diadakan esok selepas selesai solat Jumaat, tetapi dan apa yang dikatakan adalah JAKIM juga akan turut menyediakan 2 imam pengiring bagi setiap jenazah Islam yang akan membantu menguruskan solat jenazah di negeri-negeri yang terlibat. Kalau boleh Ustaz huraikan dan terangkan dengan lebih lanjut mengenai perkara ini. Ya, seperti yang kita selaraskan bersama dengan Jabatan Agama Islam negeri-negeri, bagi setiap jenazah orang Islam akan disediakan 2 orang imam bertugas yang antara fungsinya adalah mengeringi jenazah sehinggalah proses pengebumian selesai dari sudut bacaan talqin dan tahlil. Dalam pada itu juga mereka juga bertanggungjawab untuk memberi bimbingan nasihat kepada waris sekiranya ada permintaan daripada waris untuk mendapatkan nasihat-nasihat dan bimbingan khususnya berkaitan dengan proses-proses selepas pengebumian, majlis-majlis doa selamat lain yang berbentuk keagamaan, khususnya program-program yang selari dengan tuntutan syarak. Ya. Dan kalau Ustaz boleh kongsikan kepada kami dan juga penonton di luar sana, berapa keluarga yang bersetuju jenazah dikebumikan di tanah perkuburan Islam di Persin 20 itu?
Ya, Alhamdulillah setakat ini dua waris telah pun bersetuju untuk dikebumikan di tanah perkuburan Presiden 20 Putrajaya. Dan JAKIM bersama dengan pihak Perbadanan Putrajaya telah pun mengatur keperluan-keperluan yang bagi kita melicinkan proses pengurusan jenazah itu. Bagi jenazah-jenazah yang akan dikebumikan di peringkat negeri, sama ada di Johor, Sarawak dan Perak, pihak Jabatan Agama Islam Negeri telah pun bersedia bersama dengan seluruh agensi lain yang terlibatlah. Bermakna kalau kita katakan di Putrajaya dibekalkan dengan 2 orang imam, di peringkat Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri juga dibekalkan dengan petugas. InsyaAllah. Dan seperti yang kita tahu, tentu ramai mereka di luar sana yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Tetapi bagi orang ramai yang berada di KLIA, setakat mana sebenarnya mereka boleh menghampiri tempat penerimaan jenazah tersebut? Bagi masyarakat yang ingin bersama dalam istiadat penghormatan pada esok hari, dalam maklumat seperti mana yang ditaklimatkan oleh bahagian istiadat Angkatan Tentera Malaysia, ada tempat-tempat khusus yang disediakan untuk masyarakat umum. Jadi apa yang perlu adalah kita mematuhi peraturan-peraturan berada di tempat yang disediakan, insya-Allah. Dan bagi jenazah yang sampai di Malaysia, kita tahu pengurusan telah disediakan. Bagaimana pula dengan baki jenazah di Amsterdam itu sendiri? Pihak JAKIM di The Hague, Belanda masih dalam keadaan bersedia dan menunggu. Jika ada sekarang ini pun jenazah-jenazah yang mana dimaklumkan oleh Menteri tentang akan ada lagi peringkat kedua jenazah yang akan dibawa balik pada 24 Ogos itu. Jadi JAKIM di tim pengurusan jenazah JAKIM bersama dengan Kor Agama Angkatan Tentera di The Hague, Belanda melakukan prosedur biasa. Itu maksudnya apabila selesai proses pengecaman identiti itu, jenazah-jenazah yang beragama Islam akan diserahkan kepada pihak JAKIM di sana untuk diuruskan, dimandikan, dikafankan dan disolatkan. Serta-merta? Ya, serta-merta. Dan kalau Ustaz boleh kongsikan dengan kami, bila kali terakhir pihak JAKIM mengadakan pertemuan dengan ahli keluarga yang ada? Di Malaysia, kita telah pun mengadakan pada Julai yang lalu satu pertemuan di Marriott Hotel Putrajaya. Namun begitu, terdapat juga permintaan di kalangan waris-waris secara personal, secara individu, dan sehingga semalam pun pihak JAKIM Putrajaya turut memberikan bimbingan, nasihat, berkongsi kesedihan, berkongsi rasa simpati bersama waris masih lagi. Ya, kita berhubung. Dan mungkin Ustaz sendiri boleh kongsikan kepada kami, mungkin ada permintaan personal daripada mereka sendiri? Secara umumnya ialah kita tidak dapat menyembunyikan kesedihan, kerana itulah cabaran ataupun dugaan yang perlu kita lalui. Walaupun kematian itu merupakan satu proses yang dialami oleh semua insan, kita tidak dapat menafikan kesedihan itu. Apa yang kita beri adalah dari sudut nasihat, keagamaan, perkara-perkara persediaan khususnya amal-amal solat yang perlu dilakukan oleh waris, terus memanjatkan doa, jangan putus berharap. Inilah perkara-perkara yang kita berkongsi bersama waris. Di samping beberapa penerangan dari sudut pengurusan jenazahnya, apakah tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh waris, tanggungjawab selepas pengebumian itu juga dikongsi dari sudut pusaka dan sebagainya. Baik, lebih banyak soalan sebenarnya ingin saya utarakan kepada Ustaz. Tetapi sebelum itu kita berehat seketika, kembali selepas ini. Bersempena istiadat penghormatan jenazah mangsa pesawat MH17, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM akan mengadakan bacaan tahlil dan solat hajat secara serentak di seluruh negara. Majlis berlangsung pada pukul 8 pagi esok. Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Abdul Rahman Dahlan berkata 13,539 warga Bomba beragama Islam akan menyertai majlis itu. Ia akan melibatkan sebuah ibu pejabat JBPM,
16 ibu pejabat negeri, 271 balai dan 5 akademi bomba dan penyelamat Malaysia di seluruh negara. Beliau berkata demikian pada satu kenyataan yang diedarkan pada Majlis Drama Mesra Menteri bersama warga JBPM. Kami di Radio Televisyen Malaysia RTM akan menyiarkan secara langsung istiadat penghormatan jenazah tragedi MH17 yang diadakan di perkarangan Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Siaran akan bermula seawal 7.30 pagi esok. Selain itu, saluran radio RTM iaitu National FM, Trax FM, IFM dan Minal FM akan turut membuat liputan sama. Secara langsung itu melibatkan upacara ketibaan jenazah dari Amsterdam, Belanda, diikuti upacara penghantaran jenazah melalui udara ke negeri-negeri di luar Lembah Kelang dan jalan darat untuk pengebumian jenazah sekitar Lembah Kelang. RTM juga sedaya upaya akan membawa secara langsung upacara pengebumian di luar Lembah Kelang termasuk di Kuching, Sarawak. Program Grandstand juga akan disiarkan sebelum jenazah tiba dengan beberapa pengisian termasuk laporan khas tragedi MH17 dan usaha diplomasi Malaysia yang membolehkan semua jenazah penumpang dan anak kapal warga Malaysia dibawa balik untuk dikebumikan. Baik, masih bersama tetamu Ustaz Ahmad Syarom Zamri. Beliau merupakan penolong pengarah bahagian kemajuan Islam JAKIM. Dan Ustaz, menjadi satu tanda tanya sebenarnya kerana selalunya ahli keluarga mahu melihat wajah jenazah buat kali terakhir sebenarnya sebelum dikebumikan. Tetapi dalam kes MH17 ini, apa nasihat Ustaz berkaitan hal ini? Dalam konteks apa yang dibenarkan oleh syarak untuk menatap wajah jenazah ini, ada syarat-syarat tertentu, antaranya memanglah disunatkan untuk menatap bahkan mencium. Itu bagi jenazah yang normal. Tapi dalam kes MH17 ini kita sedia maklum yang kita telah berada sebulan berlalu. Jadi di sana syarat menetapkan ada aib-aib yang perlu kita jaga, sama ada aib dari sudut waris, penghormatan terhadap jenazah itu sendiri. Saya ingin tekankan begini, bagaimana kita menghormati manusia itu ketika hidupnya, begitulah kita perlu menghormati manusia itu walaupun selepas kematiannya. Jadi syarak menetapkan walaupun asasnya adalah disunatkan sehingga boleh mencium, tetapi apabila ada halangan-halangan masyakah-masyakah tertentu, khususnya nasihat dari sudut kesihatan, daripada forensik dan sebagainya, ada standard tertentu yang menyebabkan jenazah itu tidak boleh dibuka keadaannya, maka di situ syarat menetapkan keutamannya adalah tidak menatap, kerana mungkin memberi mudarat lebih besar daripada kita untuk tujuan menatap itu. Namun begitu dalam kes ini, apa yang lebih penting sebenarnya, waris perlu terus memanjatkan doa ataupun melakukan amal solat, itu yang lebih afdal daripada kita masih meminta untuk menatap itu. Kerana kematian ini merupakan satu proses. Saudara kita yang telah mendahului kita itu telah pun berada di alam barzah, dan itulah apa yang lebih penting ini, kita memanjatkan doa dan memohon keampunan dan rahmat bagi saudara mara kita yang telah pun mendahului kita, insya-Allah. Bagi ahli jenazah keluarga di Muhammad Ali di Johor, mereka menerima dengan hati yang terbuka. Adakah semua ahli keluarga menerima nasihat daripada pihak JAKIM berkenaan hal ini? Alhamdulillah, dalam beberapa sesi pertemuan yang kita adakan bersama dengan waris, sama ada permintaan daripada waris ataupun sesi-sesi yang ditetapkan oleh pihak MAS, secara umumnya waris dapat menerima. Namun bila kita mengatakan emosi ini, tambahan pula saat-saat akhir kita menerima, besok kita akan dimaklumkan tentang kehadiran jenazah itu, dari sudut psikologinya manusia ini ada batasan-batasan. Sebab itu suka kita menyarankan agar terus
memanjatkan doa, meningkatkan doa, amalan-amalan supaya dikuatkan iman, diberi ketabahan, ditingkatkan kesabaran. Jadi apa yang kalau boleh kita fokuskan pada waris ini, terus melakukan amal soleh, berdoa dan terus berdoa untuk keampunan dan kerahmatan bagi saudara mara kita yang telah pun mendahului kita. Ya. Dari pihak JAKIM, adakah pihak JAKIM akan menyediakan seorang pakar motivasi ataupun seorang wakil untuk bersama dengan ahli keluarga apabila menunggu ketibaan di KLIA itu nanti? Ya, seperti yang kita tetapkan tadi, bagi setiap jenazah Muslim yang beragama Islam, kita telah tetapkan 2 orang untuk satu keluarga, dan mereka ini bukan saja bertanggungjawab terhadap urusan perkebumian itu, mereka juga bertanggungjawab untuk memberi nasihat dan bimbingan. Dan untuk setiap waris telah pun kita sediakan, sama ada di peringkat Putrajaya ataupun di Jabatan Agama Islam negeri-negeri yang terlibat. Secara berterusan sehingga upacara itu selesai? Ya, mengikut permintaan waris. Sekiranya mereka masih lagi memerlukan bimbingan nasihat, maka mereka boleh terus berhubung dengan ustaz-ustaz ataupun tenaga pegawai yang kita telah sediakan itu. Dan apa pula nasihat daripada ustaz sendiri agar semua berjalan dengan lancar esok? Pertamanya kepada masyarakat, khususnya kita dalam konteks ini dari sudut pandangan Islam, proses itu perlulah dilakukan dengan selancar mungkin. Untuk itu kita mohon khususnya di kalangan masyarakat yang ingin hadir, sama ada untuk solat hadir ataupun proses pengubian itu, agar sama-sama membantu, memberi ruang supaya proses pengubian itu dapat dilakukan dengan selancar mungkin. Kepada sahabat-sahabat media, sebenarnya yang kita sedia maklum, dalam masa terdekat ini saya rasa tidaklah begitu sesuai untuk kita menemui waris ataupun kita dalam kita bertugas itu janganlah sampai kita mengganggu urusan-urusan itu. Tapi alhamdulillah setakat ini perkara itu dapat kita selaraskan secara bersama, insya-Allah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Ahmad Sharum Zamri kerana sudi bersama kami dan berkongsi beberapa maklumat mengenai persediaan yang akan diadakan esok. Tetapi sebelum itu, apa yang saya tertarik dengan kata-kata Ustaz tadi adalah peranan media itu sendiri. Kalau Ustaz sendiri boleh jelaskan secara lebih terperinci apa sebenarnya yang perlu dipatuhi ataupun apa yang perlu dihormati dalam istiadat ini esok? Secara umumnya, di mana yang telah ditaklimatkan sama ada oleh Jabatan Penerangan ataupun sesi yang kita adakan semalam itu, agar pihak media ini mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan, insya-Allah. Dan bagi selepas sahaja selesai segala urusan esok, adakah pihak JAKIM akan terus meninjau ahli keluarga yang ada di sini dan bagi mereka yang masih menanti ketibaan jenazah daripada Amsterdam? Secara umumnya kita masih lagi berhubung dengan warga berdasarkan permintaan waris. Hubungan itu memang kita kekalkan dari semasa ke semasa berdasarkan permintaan waris. Jika mereka ingin bertanya khususnya perkara-perkara yang perlu mereka dapat penjelasan dari sudut Islam, kita akan sentiasa membantu secara bersama, insya-Allah. Dan kalau saya boleh ambil masa sedikit untuk berkongsi mengenai tragedi MH370, adakah pihak JAKIM juga masih meluangkan masa untuk bersama ahli keluarga bagi pesawat MH370 itu sendiri? Ya, kita sentiasa bersedia. Malahan antara persiapan-persiapan yang kita sediakan adalah kita membuka satu talian bersama dengan fellow fatwa kita pada hari Rabu untuk pihak waris ataupun masyarakat bertanya tentang isu-isu yang berkaitan pengurusan jenazah ini, khususnya bagi orang Islam. Jadi boleh lawati laman web JAKIM www.islam.gov.my ataupun pada hari Rabu jam 4 hingga 5 petang kita khususkan satu slot bersama dengan fellow fatwa kita untuk terus berhubung dan berkongsi sebarang pertanyaanlah berkaitan dengan isu-isu pengurusan jenazah. Usaha yang tidak akan berhenti
dan akan diteruskan oleh pihak JKIM sendiri. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Dan saudara, dalam pada itu, beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO mengambil inisiatif melancarkan kempen aman di udara bagi menggerakkan aktiviti keamanan di peringkat dunia. Ia dilakukan oleh Persatuan Penggerak Perpaduan Malaysia PPPM atau Give Peace a Chance bagi meredakan kesedihan anggota keluarga dan juga rakyat Malaysia. Bertempat di ibu negara, kempen aman di udara sebagai mengenang penderitaan penumpang MH17, ahli keluarga, kenalan dan juga masyarakat dunia yang prihatin dengan tragedi jenayah yang disifatkan kejam. Petisyen yang dilancarkan juga akan melarang semua pelancaran peluru berpandu yang mampu mencecah ketinggian laluan penerbangan komersial dunia sebagaimana ditetapkan pihak berkuasa antarabangsa dan juga pemimpin dunia. Presiden PPPM Datuk Liang Tek Meng berkata, bermula semalam anggota sukarelawan telah mengedarkan poskad di semua kompleks beli belah utama di Lembah Kelang dan berharap mereka yang menerimanya akan menghantar kepada rakan dan kenalan di seluruh dunia mempromosikan aman di udara atau Peace in the Sky. Sebab bukan saja rakyat Malaysia yang akan menggunakan perkhidmatan penerbangan pesawat, maka malah rakyat di seluruh dunia, anak-anak kita juga, anak-anak kepada pemimpin kita, anak-anak kepada pemimpin dalam dunia juga akan menggunakan perkhidmatan penerbangan. Jadi saya mahu melalui kempen ini menyampaikan satu mesej yang jelas bahawa kita perlu mengembalikan keamanan di udara. Menurut beliau, Malaysia yang terlibat secara langsung dengan dua tragedi besar bidang penerbangan iaitu MH370 dan MH17 boleh menjadi pusat mempromosikan aman di udara. Tiba masanya rakyat Malaysia memberi fokus kepada pembangunan nasional melalui perpaduan dan tidak perlu lagi banyak pertelingkahan sesama sendiri hingga merugikan semua pihak. Kempen aman di udara boleh menjadi benih keamanan untuk memastikan ruang udara penerbangan komersial tidak lagi menjadi sasaran kepada konflik peperangan yang mengorbankan banyak nyawa dan harta benda. Rakyat seluruh negara turut bersedih dengan kehilangan penumpang dan kami juga sempat mendapatkan pelbagai reaksi rakyat di Terengganu. Mengucapkan takziah kepada mangsa MH17 dan kepada keluarga mereka, harap bersabar menerima dugaan ini. Takziah kepada semua mangsa penumpang MH17 yang telah mengalami pengalaman yang sangat menyayat hati pada tahun ini. Mudah-mudahan keluarga mereka dapat bersabar dan menerimalah ini sebagai satu takdir yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa dan anak kapal MH17 dan MH370. Semoga rohnya dicuci rahmat. Saya ingin mengucapkan jutaan takziah kepada keluarga MH17. Semoga kita bersama-sama mendoakan yang terbaik dan semoga masalah itu akan diselesaikan secepat mungkin. Dan saudara, lagi perkembangan insiden pengangkutan udara pesawat syarikat tambang murah India Indigo yang membawa 147 penumpang dan 6 anak kapal dilaporkan terbakar ketika mendarat tetapi tiada yang cedera. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan berkata penerbangan 6E176 dari Mumbai ke Delhi membuat pendaratan biasa di lapangan terbang Delhi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan berkata penerbangan 6E176 dari Mumbai ke Delhi membuat pendaratan biasa di lapangan terbang Delhi. Pesawat berkenaan mendarat di Delhi di landasan 27 pada pukul 12.35 petang waktu tempatan. Sebaik sahaja Kapten menerima maklumat daripada Menara Kawalan Trafik Udara mengenai asap tebal, beliau segera mengarahkan anak kapal memindahkan semua penumpang demi keselamatan mereka. Pemindahan itu dilakukan
di laluan teksi sebelum pesawat mendarat dengan selamat. Semua penumpang dipindahkan melalui semua pelungsur ke sebelah kanan dan satu pelungsur di sebelah kiri dalam masa kira-kira 75 saat. Syarikat penerbangan itu mengesahkan bahawa semua penumpang dan anak kapal selamat dan dibawa ke bangunan terminal. Beberapa penumpang yang mengalami cedera ringan semasa dipindahkan diberi rawatan dan jagaan oleh pasukan lapangan terbang dan 5 anggota pasukan bantuan dan penjagaan keluarga FAC. Bagaimanapun, semua penumpang dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Siasatan lanjut mengenai insiden itu sedang dijalankan. Dan sedikit perkembangan di sekitar lokasi nahas MH17 yang terus menjadi medan pertempuran di antara tentera Ukraine dan puak pemisah. Semalam, tentera Ukraine berjaya memasuki wilayah yang diduduki pemberontak. Mereka mendakwa mengambil alih kawalan sebahagian besar kubu kuat pemberontak di Luhansk dan hampir mengepung Donetsk, bandar terbesar di wilayah tersebut. Pihak berkuasa berkata 43 orang terbunuh dan 42 lagi cedera dalam tempoh 48 jam lepas di wilayah Donetsk, termasuk 2 serangan artileri tengah hari semalam. Beberapa buah bangunan musnah sama sekali dan ada di antara bangunan yang terbakar. Seorang penduduk tempatan yang kehilangan rumah berkata dia tidak dapat mendengar selepas letupan kuat mengenai rumahnya. Dia bernasib baik kerana tingkap rumahnya mempunyai palang besi membolehkan dia memanjat keluar melalui pintu belakang. Menurut saksi yang melihat kejadian itu, tengah bandar Donetsk mengalami serangan mortar tengah hari semalam. Beberapa kejiranan Donetsk juga terkena tembakan artileri sejak beberapa hari lalu dan peperangan di pinggir bandar juga kini semakin tegang. Dan saudara, sekian platform untuk siaran hari ini. Mari kita terus berdoa agar segala persediaan untuk hari esok berjalan lancar. Saya Laurendra Fiona Pelebaikan. Jumpa lagi.